seorang sajakah Saya mengapa sendirian menunggu Abah? Jaga jangan main mata, nanti jatuh cinta akan melanda. Soal hati jangan main gila, soal cinta jangan buat gila. Aduh aduh aku dah kenapa. Jangan ditenung mata, nantikan hati mula berbunga. Ikut hati rasa nak bercinta, tapi hati malu nak berkata. Jagalah hatimu untukku. Hai seorang sajakah, Ya saya mengapa sendirian menunggu Abah? Hai siapa nama Baby aja Abah, aduh cantik namanya semanis wajahmu. Hai seorang sajakah, Ya saya mengapa sendirian menunggu Abah? Hai siapa nama Baby aja Abah, aduh cantik namanya semanis wajahmu. Mari ku pimpin tanganmu, kan ku kotakkan janjiku padamu. Ikhlas hatiku katakan sungguh, aku cinta. Ku cinta Jaga kepadamu. jangan main mata, nanti jatuh cinta akan melanda. Soal hati jangan main gila, soal cinta jangan buat gila. Jagalah hatimu untukku. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Azara Band. Terima kasih banyak-banyak membuka tirai pagi Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali untuk siaran 9 Julai 2020. Hari ini hari Khamis kan? Betul. Hari Khamis 18 Zulkaidah 1441 Hijrah. Saya Ali Iskandar. Saya Sofia Nur Solehatun. Saya Baby Ri. Oh, Baby Oh, Ri. Baby Baby Ri. Acap balik sama. Baby Warna Ri. tu tiba. Tu Baby Acap ni Baby Ri. Saya Azara Band ahli baru. Oh, ya. Ni manager. dancer. Oh, nak dancer. Oh, okey, baik. Okey. Kita bersama sekali lagi di MHI dan pastinya kenapa tertanya kenapa kami bertiga sangat santai hari ini. Relax je hari ni. Lupa bawa baju ke? Hari ni kita bawakan tema sebab dia masuk PKPB. Sebenarnya saya tengok ramai yang nak bulan bersukan, tiba-tiba jadi pelari, ada yang berbasikal, ada yang jadi pendaki. Jadi hari ni kita nak meraihkan Barangkali antara pendaki perkembangan. barangkali dia teruja. Barangkali, begitu. barangkali. Ya. Okey, jadi hari ini kita nak raikan satu aktiviti riadah, Ya. sukan yang asalnya datang daripada ataupun bermula aktiviti ini daripada sejenis pengangkutan. Iaitu basikal.
Ya, hari ini kita cerita tentang basikal aja. Ya. Ya. Dulu masa kita budak BMX. Memang ke? Serius lah. Oh, bukan. Saya bukan. Kecil-kecil Rugi lah, lah. rugi. Itu zaman tu tengah trend tu lah. Ya. Kan? Dan rupa-rupanya bila tahun demi tahun, dia sekejap timbul, sekejap tenggelam kan. Ya, betul. Tiba-tiba tahun ni, boom. Naik balik. Naik balik. Betul. Menjadi satu sukan riadah yang sangat-sangat popular. Hmm. Sebelum 2 tahun lepas memang dah ada dah. Tapi kali ni tak tahu lain macam. Lain Dia macam punya sikit. kebangkitan semula sukan nak basikal ini. Ya. Tak kira lelaki maupun wanita. Ya. Betul. Dan segala umur pun kita tengok sebenarnya siapa yang tiap-tiap minggu, akhir minggu tu kita nampak dah post gambar kat IG, kat Facebook, semua Ya. beramai-ramai berkumpulan. Sampai selebriti sekalipun dah mungkin form grup dia sendiri untuk ke mana-mana sahaja asalkan boleh berbasikal. Itu antara saya kata penangan PKP lah kan. Betul? Saya ingat lagi Eli Iskandar dulu. Datang office naik basikal. Basikal. Kimun. Oh. Rumah dekat. Fit tahun bila? Fitnya. Dalam tahun lepas. Oh, tahun lepas. Tahun ni tak sempat lagi. Bukan, kita bercakap tentang basikal ni sebenarnya itu kita sebutkan berasal daripada satu mode of transportation. Kan pada awal kurun ke-19 bermakna kalau ikutkan basikal ni dah wujud di muka bumi ni dah 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Dan jalan-jalan raya yang kita tengok ni dihasilkan bermula disebabkan wujudnya basikal. Ya. Sebab sebelum basikal ada kuda kan, orang tunggang kuda. Kemudian basikal diwujudkan jadi untuk disesuaikan dengan penggunaan basikal tu jalan-jalan diwujudkan, papan-papan tanda diwujudkan. Masa tu kereta belum wujud lagi. Jadi basikal ni sebenarnya memulakan evolusi pengangkutan yang lebih sistematik lah. Jadi selang tahun, selang generasi, basikal yang digunakan sebagai pengangkutan ini mula menjadi mengambil tempat untuk perkara lain seperti aktiviti riadah dan juga bersukan. Menarik sebab bila awak sebutkan yang dia dah wujud kat sini, wujud bersama kita, mood ini sekian lama. Sekian betul. Tapi kita banyak teknologi tau. Sekarang kita tengok ada basikal yang jenis untuk on the road, ada yang boleh masuk ke hutan, nak buat segala stand dan sebagainya. Jadi kita nak faham juga antara orang kata pemilihan basikal yang paling sesuai. Ya, betul. Kerana kita tahu kebolehan untuk melakukan kemahiran tertentu tu bergantung pada teknologi juga. Dan kita nak tahu juga bila dah jadi trend, dah jadi popular sukan ini sekarang ni, adakah kemudahan untuk penunggang basikal ini seiring lah kan. Dulu kan kita menjadi satu isu bahawa penunggang basikal dia punya laluan tu tak ada dan sebagainya kan. Kalau misalnya tak ada, bagaimana pula mereka ni yang sekarang di atas jalan ni kan, ada tak tips mereka? Kita pun nak tahu juga. Betul. Kan, Dan sekarang ni dah mula ada kesedaran pihak berkuasa tempatan dah mula menyediakan laluan berbasikal. Macam di Shah Alam tu kita nampak ada jalan di sebelah kiri tu dicat berwarna biru untuk laluan basikal dan sebagainya kan. Jadi ini antara perkembangan yang baiklah. Cuma sejauh mana kita menggunakan kemudahan yang diberikan. Dan saya tertarik satu lagi tentang basikal ni banyak komponen yang diperlukan. Sebelum ni mahal. Sekarang ni dah murah. Lampu pula lampu LED yang boleh dibeli kurang harga RM10. Lampu untuk dipasang kalau nak menunggang sebelah malam dan sebagainya. Banyak kemudahan ataupun perkakasan semakin lama semakin mampu milik. Cuma harga basikal tu makin lama makin mahal sikit. Kalau perasan kan? Saya itu antara isu bila orang kata Farah tak nak basikal je. Saya fikir banyak kali juga sebab itu antara isu yang kita boleh sentuh mengenai harga. Sebab ia melambangkan kualiti juga kan. Betul. Sekarang ni boleh custom kan, setiap part tu semua ada harga-harga yang berbeza. BMX macam itulah BMX. Okey, nanti kita cerita tentang BMX. Okey, sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu ini berkaitan dengan bulan depan dah Ogos. Sepatutnya bulan kemerdekaan bagi kita semua 31 Ogos. Tapi kita masih lagi berdepan sebab itu tarikh 31 Ogos tu tarikh akhir PKPP. Betul. Kan, jadi kita tak tahu bahagian selesainya. Tapi ini sedikit informasi yang kita kongsikan Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun ke-50 Rukun Negara. Jadi pada 9 Julai Khamis jam 2.50 petang di Dewan Taklimat Arah 1 Blok Timur Bangunan Perdana Putra yang akan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin Perdana Menteri. Okey, dan kita tahu tahun ni mungkin sebelum ni kita pun tak tahu yang rukun negara kita dah berusia 50 tahun. Lama tu yang memegang negara kita, rakyat kita, sistem pemerintahan kita. 5 rukun inilah yang menjadikan negara kita seperti mana ia berada sekarang. Jadi yang memegang perpaduan kita, yang buat kita rasa hormat sesama kita,
dan ini harap ini dapat dipelihara sampai bila-bila mudah-mudahan. Betul. Ya. Saya ingat lagi belakang buku sekolah kita tulis shunting tu mesti kena ada. Kita akan masuk sekolah mula hari pertama tu kita akan tengok dulu. Betul. Maka kami rakyat Malaysia Berikrar. akan menumpukan sepenuh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. And the rest is history. The rest is history. Tapi bawah tu ada sifir lah, ada sifir. Betul, bawah tu. sifir 12. Okey. Kita nak kongsikan terlebih dahulu di artikel akhbar. Kita mulakan di berita harian boleh? Boleh, silakan. Di muka hadapan ini berkaitan dengan Institut Pengajian Tinggi akan dibuka mulai bulan ini. Tapi akan dibuka sepenuhnya pada bulan Oktober nanti. Ya. Kita perlu fahami kenapa dibuka mulai bulan ini sebab katanya nak mengambil kira juga antara 4 kategori pelajar yang dibenarkan pulang ke kampus, iaitu 1, pelajar 30% pelajar tempatan di IPTS. Kedua, golongan pelajar tahun 1 hingga 4 Universiti Awam yang perlu menjalani latihan klinikal, latihan amal, praktikal, bengkel, makmal, studio dan yang mereka perlu menduduki peperiksaan badan profesional. Ini yang tergolong daripada 4 kategori. Kategori ketiga, pelajar tahun 1 hingga 4 di Universiti Awam yang tidak mempunyai kemudahan internet ataupun persekitarannya tidak kondusif untuk melakukan pembelajaran dalam talian. Dan mungkin juga ruang pelajar yang sempit dan sebagainya lah. Yang keempat adalah pelajar antarabangsa di Universiti Awam dan juga IPTS termasuk penuntut baru. Jadi ini dikongsikan 4 kategori pelajar IPT yang dibenarkan pulang ke kampus mulai bulan ini sebelum dibuka keseluruhannya pada bulan Oktober. Ada juga dipaparkan di halaman ketiga diskaun 20% tiket penerbangan untuk perjalanan domestik bagi pelajar, guru dan pensyarah telah ditawarkan. Bagaimana ini juga disambut baik oleh Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan sambung ke semula. Kita harap pelajar pun sambut baik juga. Ya, kita mengharapkan itu juga. Dan sebelum tu sebelum beralih ke Ellie, saya nak ucapkan tahniah juga kepada frontliners kerana kluster terbesar di Malaysia, Seri Petaling telah pun disiarkan tamat oleh KKM semalam. Alhamdulillah. Syabas. Dan ucapkan oleh rakyat Malaysia dan juga mereka yang telah bertungkus lumus melakukan segala pengorbanan. Alhamdulillah. Dan kita terus memelihara diri kita, kawalan diri supaya angka sifar itu dapat kita kekalkan selama yang boleh. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Boleh saya teruskan dengan akhbar? Silakan. Harian Metro? Silakan. Okey, ini cerita tentang sebelum ni cerita tentang bil elektrik yang tinggi kan. Tiba-tiba ada pula cerita tentang curi bekalan elektrik. Tapi untuk buat bisnes, untuk melombong. Okey, Metro membawakan paparan utama ini, Bitcoin curang elektrik. Kegiatan pelombongan mata wang digital Bitcoin dipercayai mengaut keuntungan jutaan ringgit apabila melakukan penyambungan elektrik secara haram di beberapa lokasi di negara ini termasuk di Pahang dan juga Selangor. Terbaru Suruhanjaya Tenaga bersama dengan TNB, Tenaga Nasional Berhad dan Majlis Pembenaran Kelang MPK menyerbu 2 premis yang terbabit dalam kegiatan itu di pusat komersial di Taman Pandamar Indah di Pelabuhan Kelang, Selangor. Muka surat 2 dan 3 ada paparan yang tengok tu, guna tanpa bayar. Dah lah nak melombong. Teknologi digital ni diambil kesempatan untuk curi current lah. Curi current untuk currency. Kan. Dan TNB Pahang dikatakan kerugian RM400,000 sebulan angkara sindiket yang membuat sambungan elektrik secara haram tanpa meter ini. Dan dikatakan juga mesin melombong ini menggunakan aliran elektrik yang tinggi. Itu yang menyebabkan penggunaan yang sangat-sangat tinggilah nak melombong ni. Kalau yang tak tahu Bitcoin ni di awal-awal tu kena ada perlombongan dulu. Okey, anda boleh baca lanjutlah cerita buku surat 2 dan juga 3 ni tentang Bitcoin ini. Baik. Okey. Saya teruskan di NST seperti disebutkan Fariha sebentar tadi, kluster Seri Petaling Pimpinan Tabligh telah pun berakhir dan pastinya kita ingin berkongsi sedikit rentetannya. The country's largest deadliest COVID-19 cluster linked to the Seri Petaling Tabligh gathering has officially ended. The Health Director General Datuk
Nur Hisham Abdullah said the end of the cluster, which claimed 34 lives, marked a significant milestone for Malaysia. Ini di halaman ke-6 NSD. The cluster first detected in March 11th infected 3,375 individuals who attended the 4-day tabligh gathering as well as their family members. Dia dikongsikan juga daripada kluster perhimpunan tabligh ini telah pun wujudnya 17 sub-kluster lain disebabkan kluster utama ini, dan disebabkan ini antara mungkin pergerakan penularan COVID-19 yang paling awal kita lihat akhirnya berakhir, mengakhiri juga segala yang kita lihat sebelum ini antara yang telah pun berlaku di Selangor Mansion, Bandar Baru Bangi dan juga Menara Plaza One City. Jadi ini boleh dikatakan satu kejayaan yang cukup besar. Dan pastinya kita betul-betul bukan saya berterima kasih kepada frontliners atau barisan hadapan, tapi mereka juga yang berada di mana-mana sahaja memastikan kita semua tahu lokasi-lokasi yang patut kita perlu lebih berjaga-jaga dan sebagainya. Termasuk kelompok yang terbabit dalam kluster tabligh itu. Yang Pertama menjaga sekali disiplinnya ketika dikuarantinkan. Betul. Yang memberi kerjasama kepada pihak yang menjalankan tugas. Terima kasih banyak-banyak. 42,000 sampel diambil, bukan satu perkara yang mudah. Sekian lama, bulan-bulan ini akhirnya dapat disaring dan kita ucapkan syabas dan tahniah kepada kita semua atas kejayaan yang boleh diraikan ini. Berapa sampel? 42,000. Ya. 42,000 Berapa kali swab ya. test diambil? Kan? Itulah dia. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kita kembali kepada Tulis hari ini. Ya, cerita basikal. BMX ni. Ini wartawan kita dia tak pernah naik BMX. Okey. Ya ke? Ya. Sebab bukan tapi sekarang pun ada generasi BMX juga kan, tapi dia tak pernah. Jadi ini satu cabaran buatnya melakukan penugasan ini. Pastinya mendekatilah mereka ni yang penggiat sukan ekstrim BMX ni kan. Jadi dia juga ada pengalaman dia sendirilah. Ya. Sebab BMX ni bukan untuk tunggang saja. Nama pun bicycle motocross. Kan. Tapi tak tahulah sejauh mana keupayaan beliau mengendalikan dan bukan sekadar menunggang. Bingkisan daripada Daya. Mari disaksikan. Bicycle motocross atau singkatannya BMX ialah antara aktiviti sukan lasak yang kini mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Penggiat sukan ekstrim ini juga mampu pergi jauh hingga ke peringkat antarabangsa. Meskipun sukan ini agak berbahaya, ia tidak menghalang Adrina Nasuha Zainal Abidin atau mesra dengan panggilan Dina yang telah menceburkan diri dalam sukan ini selama hampir 5 tahun. Saya memang minat main sukan daripada sekolah rendah. Lepas tu ada kawan saya lelaki ni, dia memang baik dengan saya. Dia memang main BMX. Dia ajak saya main. Lepas tu saya macam pergi tengok dulu dia training tu. Lepas tu memang tengok macam takut. Tapi arwah coach Azizul, sekarang dia dah tak ada lah. Dia kata dah tak ada orang perempuan yang nak main ni. Awak tak nak main ke? Saya katalah tak nak lah. Lepas tu dia orang macam awak ni boleh pergi jauh ni. Lepas tu saya pun nak main. Meskipun sukan ini kurang mendapat sambutan dalam kalangan wanita, gadis berusia 18 tahun ini tetap meneruskan minatnya. Masa mula try tu memang rasa macam memang takut gila sebab tak pernah turun dengan basikal macam ni. Dulu saya penakut. Tapi sebab teammate saya yang lelaki-lelaki ni, dia suruh buatlah, bagi saya sokongan, bagi saya berani. Sampai saya berani. Family memang banyak support. Kadang tu memang rasa macam penat. Tapi coach bagi sokongan, suruh datang training setiap hari, pagi petang. Anak ketiga daripada 5 adik-beradik ini turut dilatih oleh jurulatih sekurang-kurangnya 4 jam sehari dengan sasaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, dah masa 5 tahun tu, dia ni jenis pemalu sikit lah. Mula-mula tu. Tapi lama-lama, dia okey lah. Macam untuk belajar teknik-teknik yang lebih advance tu, makan masa sikit lah pasal dia perempuan. Tapi dia cuba sentiasa buat 100% lah. Dina ni saya tak pernah nampak, walaupun dia dah habis sekolah semua, kita buat latihan dia full time, pagi dan petang. Dia cuba lah untuk usaha untuk ikut jadual yang ketat tu. Walaupun penat macam mana pun, dia tetap nak hadir kat training. Telah menyertai pertandingan di hampir 10 buah negara. Dina juga tersenarai antara 12 pelumba BMX terbaik dunia pada tahun ini. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk cuba menunggang basikal BMX ni.
Tak tahu mudah atau tidak kerana cara menunggang juga berbeza berbanding dengan basikal biasa. Dan selepas ini saya akan cuba bersama dengan Tina. Jom. Bagi mereka yang ingin mencuba sukan lasak ini, ketahanan kaki dan keseimbangan badan memainkan peranan penting. Sebenarnya nak menunggang basikal BMX ni tak mudah. Sejujurnya saya cakap sebab ini adalah kali pertama saya menunggang basikal BMX ni kerana sangat berbeza dengan basikal biasa. Dan sedikit fakta menarik, sebenarnya untuk basikal BMX ni dia bergantung kepada ketinggian penunggang itu. Jika penunggang itu tinggi, maka saiz BMX ini akan lebih panjang. Berbanding dengan basikal biasa, saiznya akan lebih tinggi jika orang itu lebih besar. Jom. Okey. Kalau luka tu bagi saya biasa. Kalau patah-patah tu tak ada lagi. Kalau selio tu banyak ah. Impian saya harap saya dapat pergi jauh lagi sebab saya tengah fight untuk masuk dalam kemasukan Olimpik 2024. Tidak pernah kenal erti putus asa. Anak jati Terengganu ini terus tekad berlatih demi mencapai cita-citanya dalam sukan ekstrim ini dan mengharumkan nama negara suatu hari nanti. Ni, dengar. Padu terus ya? Okey. Boleh. Saya stres. Baiklah, tadi sukan BMX, bicycle motocross yang juga semakin lama semakin mendapat tempat di kalangan peminat berbasikal dan sebagainya. Bukan sahaja road bike, tapi ini pastinya sebenarnya anda lihat tadi, Dayah pun pertama kali nampak agak bukan senang untuk kita memasuki sukan ini. Perlu belajar sedikit sebanyak kemahiran dan juga ketahanan itu mesti ada. Baik, untuk masuki topik kita hari ini, kita ingin berbicara dengan salah seorang yang dikatakan ikon ataupun pelumba basikal negara yang boleh berkongsi dengan kita apakah sebenarnya yang kita perlu tahu berkenaan melibatkan diri dalam sukan berbasikal ini. Di talian bersama kita hari ini Anwar Manan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Emel Syai. Terima kasih meluangkan masa. Apa khabar Anwar? Sihat ke? Khabar baik, sihat je. Kat mana ni sekarang? Kat rumah ke? Saya kat rumah. Kat rumah. Melawati. Alhamdulillah. Tak ada riding hari ini, training tak ada hari ini? Hari ni sebab ada live ni mungkin lepas ni lah. Lepas ni lah. Okey. Baik Anwar. Anwar ni seorang yang pastinya berpengalaman dan berkecimpung sejak tahun 2007 dan 11 tahun lalu berkayu bersama dengan skuad kebangsaan. Jadi kita hari ini nak tahu dengar daripada Anwar sendiri sebenarnya melihat trend ramai berbasikal sejak PKPB bermula, ramai pula yang betul-betul minat untuk berkecimpung kan. Apa sebenarnya yang kita perlu tahu sebagai langkah permulaan untuk pastikan kita boleh kekal lama dalam sukan basikal ini? Okey, untuk kekal lama dalam sukan lumba basikal ni, walaupun kita tak ada bergiat untuk orang cakap serius, tapi untuk kesihatan je. Mula-mula ni kita kena ikuti aspek keselamatan supaya tak terjadi kecelakaan waktu berkayuh. Okey. Jadi untuk aspek keselamatan tu dari segi pemakaian helmet, lepas tu kasut yang bersesuaian. Lepas tu kita ada cakap join the group lah. Jangan kayuh bersorangan sebab sekarang ni banyak kes-kes orang cakap macam kes ragut macam tu. Sebab selama saya berkayuh ni, saya ada pernah dengar rider basikal kena ragut kat tengah jalan. Tapi untuk kayuhan dan beramai-ramai tu susah lah kita nak cakap benda ni terjadi. Sedikit perancangan tu mesti ada lah. Bukan sahaja kita beli basikal terus tak fikir aspek lain kan. Jadi ini antara trend yang pastinya Anwar dah lihat sendiri. Kejap naik turunnya trend, kejap ramai, tiba-tiba berkurang. Tapi sekarang ni masuk 2020 ni naik balik. Adakah Anwar melihat ini sebagai satu trend yang akan berkekalan jangka masa panjang ataupun rasanya sekejap je? Okey, untuk tengok selesa sukan basikal ni,
sejauh ini mungkin berlarutan sebab sebelum ni tak ramai tahu pasal sukan basikal ni. Jadi bila saya tengok orang yang bila berkecimpung dalam sukan lumba basikal ni, dia akan kekal lama. Jadi dia tak ada ikut musim. Jadi yang baru pun kayuh pun dia akan stay continue dengan berkayuh. Sebab sukan basikal ni memang digalakkan. Contohnya kalau kita ada penyakit jantung, mesti doktor pakar jantung semua dia sarankan kita bersukan berenang atau berbasikal. Kerana berenang berbasikal ni kalau kita tengok berenang, contohnya tak ramai orang boleh berenang, tapi basikal ni cakap 80% daripada rakyat Malaysia ni memang tahu berbasikal. Jadi bersukan berbasikal ni dia menggunakan masa yang orang cakap lembut. Dia tak ada terhentak macam kalau untuk sukan berlari, bola mungkin untuk yang pernah injury ataupun yang peringkat umur yang lebih tinggi, yang lanjut, dia akan efek pada masa-masa dia sebab dia pakai masa yang keras. Baik. Jadi sukan basikal ni memang bagus untuk kita untuk menjaga kesihatan sebab kita bila berada di atas basikal tu kita tak terasa sangat yang diri kita ni terlalu penat. Jadi kita boleh naik step by step. Rasanya saya pun kena beralih jugalah menggunakan basikal sebab injury dah ada semua macam ni. Okey, Anwar, kita nak tahu sebab kita tahu Anwar ni berpengalaman dah training di luar negara, dah pun mewakili negara dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu dia dah mula memasuki sukan ini, dia rasa nak pergi jauh. Dia nak orang kata bukan sekadar suka-suka sahaja nak jadi profesional kiranya. Jadi apakah boleh dikatakan satu formula kejayaan bagi Anwar sendiri? Mungkin jadual training ke ataupun berapa kerap kita kena update kemahiran kita, macam mana tu? Kongsikan. Okey, untuk kita macam untuk dalam bidang lumba basikal ni untuk kita pergi lebih jauh lagi. Pertama kita mesti disiplin dalam sukan basikal ni. Lepas tu kita kena kekalkan momentum, kita kena ada sikap yang orang cakap tidak pernah putus asa. Sebab sukan basikal ni sukan yang lasak. Kita pernah biasa setengah orang tak tahu bila dah jatuh sekali dia dah rasa serik. Tapi basikal ni bagi saya dah jatuh banyak kali dah untuk sukan basikal. Jadi untuk kekalkan dalam sukan basikal ni memang kena bertahan. Macam untuk yang jenis baru nak berkayuh, dia setiap negeri tu mesti ada tempat untuk menjaga kita memulakan aktiviti kayuhan. Contohnya macam untuk yang junior rider kan semua, dia ada negeri macam persatuan masing-masing untuk mereka pergi sana untuk dia orang gilak bakat mereka untuk pergi lebih jauh lagi. Bila dia dah berada di kelompok orang berbasikal ni, dia akan mood tu dia akan datang sendiri, dia akan berkawan dengan golongan basikal, dia akan mendalami pasal basikal, dia akan kenal basikal ni untuk pergi lebih jauh lagi. Baik. Kalau jadi kita tengok pun bukan untuk junior je, tapi untuk orang yang macam dah berlautan umur pun, dia orang yang veteran pun bila dah ceburi sukan basikal ni, dia akan dah mendalami, dia akan meneruskan sukan ni. Sebab sukan ni memang manfaat dia banyak, sukan basikal ni. Manfaat dia banyak dan saya betul-betul suka orang kata sikap teamwork ataupun community yang ada di kalangan cyclist ataupun mereka yang menggunakan basikal ini. Kita kesentukan masa tapi kita ucapkan terima kasih kepada Anwar kerana meluangkan masa bersama kita dan pastinya kita harap agar Anwar boleh terus memberikan inspirasi. Saya dah tengok dah Instagram semalam, memang banyak post gambar-gambar video segalanya. Dia ucapkan selamat maju jaya dan all the best Anwar. Terima kasih. Okey. Terima kasih, sama-sama jemput saya. Baik. Itu antara tadi yang boleh dikongsikan oleh seorang pelumba basikal negara dan pastinya telah pun mempunyai banyak pengalaman yang kita boleh lihat sendiri. Anda boleh ikuti laman sosial Instagramnya untuk mendapatkan lebih inspirasi dan juga tips bagaimana untuk kekal lama dalam acara berbasikal ini. Kita akan berehat seketika tapi sekembalinya sebelum itu kita akan saksikan dulu kisah ini berkenaan dengan sebuah kedai basikal legenda sukan disediakan oleh wartawan Izwan. Mari kita saksikan. Basikal dan Datuk Jungan berpisah tiada.
Itu gambaran yang diberi buat legenda sukan berbasikal negara. Giat melahirkan ramai pelumba tanah air, anak jati Kuala Lumpur ini sudah mencuba di bidang berbasikal hampir 58 tahun. Banyak baru biar orang kayuh basikal, banyak orang tak faham. Nombor satu, jangan beli mahal punya basikal. Sebab dia tak tahu dia bila mau berhenti. Kalau dia beli mahal, kadang-kadang dia kayuh 1 bulan, 2 bulan dia berhenti. Itu banyak rugi. So, saya minta dia encourage them beli basikal medium price punya. 800 to 1000 plus first. So, kalau dia minat dia jam, baru dia upgrade pelan-pelan. Usaha kerasnya berhasil setelah jago lumba basikal negara ini memenangi pingat emas bagi acara 200 km kategori individu di Sukan Asia Bangkok 1970. Cycling is a tough sport and expensive sport also, we can say. I always remember I have a good vice president and Datuk Maslan. Now it's Wirawat Datuk Maslan. So he's the one to help me to open the bike shop. Through my experience, I encourage more to become a cyclist and become more for exercise only. This one is all time trial bike, not must start for all the group racing, all the group run. But this one is tri-spoke. This one is carbon all. You see how light is the rim? You look. Wow. Very expensive. Really? This one about nearly 4,500 to 5,000. This one very expensive. But this one is cheap. This type of rim is cheap. This one more cheap lah. This one cheaper. Saya tertarik sebenarnya dengan pelbagai jenis basikal yang ada di dalam kedai ini dan saya difahamkan sendiri oleh Datuk Jung An sendiri, elemen penting bagi seseorang itu ingin membeli sebuah basikal pertama mereka adalah kerangka basikal kerana tubuh badan individu berbeza dengan yang lain. Mempunyai 3 buah cawangan, bapa kepada 5 orang anak ini aktif mengusahakan perniagaan kedai basikal bersama anaknya, Jung An Son. I can say the next generation, the cyclists, now you can see on the road more and more cyclists. But depend how the people to develop the cycling. So the kids 12 years old, 13 years, they start racing already. So from there they pick. So very important. You see like the kids, who know, maybe one day they'll be a champion. So now the kids, you don't know. Tidak hairanlah, bekas atlet kebanggaan ramai ini sering menjadi sebutan atas komitmen dan kesungguhannya. Biarpun sudah bersara, minat mendalam terhadap sukan berbasikal membuatkannya kekal kuat meneruskan legasi ini. Hanya ahli saja yang tahu komponen-komponen tertentu. Ya, kepada mereka saja yang mencintai sukan basikal ini saja yang akan menggilai memasuki kedai-kedai itu. Ya. Sebab kita tahu macam orang biasa-biasa macam kita ni walaupun guna basikal, kita tahu handle, body, tayar. Betul. Pancit tak pancit itu saja kan? Betul. Rantai tercabut ataupun tidak. Tapi mereka ni tahu lebih mendalam tentang apa saja yang daripada atas ke bawah lah. Jadi hari ini kita bawakan 2 personality. Seorang tu, wow, siapa tak kenal. Pernah menjadi pengacara dan pembaca berita TV3 sejak awal 1990-an. Betul. Dan masih aktif dengan sukan berbasikal ini. Kata 10 tahun. Yep. Seorang lagi pula, ini legasi baru. Legasi baru, jersey baru. Yang baru berjinak-jinak. Yes, tapi kita tahu potensinya macam mana. Sebab kalau ikutkan bentuk tubuh badannya sesuai untuk berbasikal lah. Kan? Saya takut juga sebab halus je orang ni. Kalau ketiup angin tu aerodinamik lah, senang nak meluncur. Cuma downhill kalau mountain bike tu kita seram sikit lah sebab ringan. Okey, kita bersama dengan di sebelah kanan Faria Ilhawa Rizwana. Apa khabar awak? Baik, alhamdulillah sihat. Abang enggak. Dia abang kakak. Saya tua. Dan
Bukan juga. Walaupun Datuk. Kita bersama dengan Zainal Arifin Ismail. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami. Oh, betul. Tak peluk. Tak boleh. Jauh sikit. Okey, kita tanya Hawa. Bila bermula dengan mulakan menceburi bidang berbasikal ini? Baru sebenarnya. Tadi bila Abang Elin dan Kak Farah cakap yang baru tahu saddle, pedal, rantai cabut tak cabut. Sebenarnya sebagai newbie, basicnya tahu yang tu jugalah. Tapi mulanya Julai tahun lepas. Masa tu pinjam basikal kawan-kawan. Saiz pun lain. Kita tinggi tak berapa nak tinggi. Pinjam basikal orang tinggi. Jengket sikit lah. Apa dia? Jengket lah. Nak break pun first time kayuh jatuh. Time tu dekat Langat. Masa tu sebulan sekali je. Jadi Januari tahun ni mula kayuh seminggu sekali. Setiap weekend. Seminggu sekali tu pun kira cukuplah dengan kerja semua kan. Masa membesar, membasikal tak? Ya, dulu. Maknanya dah biasa dengan basikal lah. Cuma kali ni serius sikit lah. Sebab dulu kayuh pun masih kecil-kecil. Masa tu duduk kat Perlis. Bila dah pindah ke KL ni, mak ayah tak bagilah, bahaya kan. So baru mula balik tahun lepas, agak kekok awal-awal. Tapi tahun ni lah kerap sikit, seminggu sekali. Banyaklah belajar. Macam kalau tu tengah kayuh dengan geng-geng Ironman. Maknanya ini Hawa mula ni bila dah pinjam basikal kawan. Kita try dulu sebab nak beli Lepas tu kawan-kawan yang ada basikal pengaruh. Tu dia panggil racun. Kita nak sebelah tu racun besar juga kalau misalnya kan kita baru-baru. Tengok helmet depan ni pun kita tahu. Ini peracun besar. Okey, tapi sebelum tu tanya Abang Zainal, siapa yang meracun anda? Ini semua kawan-kawan jiran-jiran semua racun ni. So racun ni sangat potent. Sangat berkesan. Berbisa. 10 tahun yang lepas? 10 tahun yang lepas sebenarnya. Dan ni sebab sekarang ni kalau nak dikatakan memang trend berbasikal ni memang dia taklah seberapa, maknanya dia dah mula menurun. Dulu 10 tahun dulu bila orang mula kenal dengan sukan basikal ni memang sangat popular lah. Betul. Kegairahan tu masih ada lagi. Tapi dia kurang sikit lah. Tapi dalam pengalaman 10 tahun tu bermula dengan basikal yang bagaimana dulu? Sebab sekarang ini kan popular di on road kan. Bermula basikal apa? Bermula dengan basikal yang paling murah sekali. Bukan tayar 4 bukan. Tayar 3. Ini basikal yang saya bawa pergi kedai runcit tu. Basikal harian lagi ni. Basikal harian. Dan kawan saya ni, jiran saya ni, Azman, jiran saya ni, dia ajak saya pergi estate. Dia bawa basikal mahal, saya bawa basikal murah. Nak mendaki bukit. Minta nyawa. Sebab seperti yang kita tahu, speed dia ada berapa, dia punya gear ada berapa kan. Maknanya basikal harian tu basikal mountain bike jugalah. Mountain bike yang ada 7 speed 7. Masih ada kelajuan berbeza. Tetapi nampak bila digunakan untuk aktiviti yang sebenarnya baru kita tahu perlunya spesifikasi yang khusus. Betul. Ya. Setiap komponen basikal tu ada peranan dia. Macam Hawa sendiri bila dah baru bermula, bagaimana respon ibu keluarga lah? Sebab awak perempuan, lepas tu dah lama tak berbasikal. Sebab selalunya sukan basikal ni kalau perempuan ni macam mak ayah macam dia makan tahu betul nak diyakinkan tu. Itulah sebab betul seorang je anak perempuan tambah-tambah. Awal-awal sampai sekarang pun lah kalau cakap esok nak pergi kayuh basikal. Ya ke Hawa, bahaya tu. Kalau nak pergi hiking pun susah nak bagi ni kan pula nak kayuh basikal, turun bukit dan sebagainya. Tapi bila mungkin ayah tengok kita enjoy, dia pun percayalah. Susah nak dapat kepercayaan tu. Tapi dah berkali-kali dia tengok kita kayuh okey, tak ada kecederaan. InsyaAllah, Alhamdulillah. So, okeylah lama-lama tu. Dan yang bestnya mengenai kayuh ataupun cycling ni, sebab kita bukan kayuh seorang-seorang macam yang Sofia cakap tadi, community. Dan setiap kali kayuh tu nak improvement dan belajar benda-benda baru. Cadence maksudnya putaran kayuhan tu, power naik bukit, semua tu. Banyak buat research ni ya? Kena dengan kawan-kawan yang ada experience macam Normanan semua tu juga. Diorang ada pengalaman. So diorang share lah, okey Hawa tak nak rasa lenguh sangat kaki, beratkan dekat bahagian punggung ataupun tangan jangan keras sangat.
So dari minggu ke minggu belajar-belajar dan benda barulah. Kita tahu kayuh je. Itulah kayuh je kan. Grup-grup pun lain-lain. So lain experience-nya. So kayuh je. Tahu kayuh basikal padahal. Kayuh jelah. Yalah, bagi kalian berdua dah masuk satu fasa memahami struktur komponen dan juga fungsi badan dan juga ni. Yang lain tu barangkali seperti saya lah yang menggunakan basikal untuk dari rumah ke sekolah sebagainya atau pergi ke kedai, tahu kayuh saja. Tapi sebagai orang awam lah, apabila kita pergi tengok basikal apa yang kita nak, ini cara mudah, rule of thumb lah. Kita tengok saiz basikal. Kadang-kadang kalau terlalu besar, akan masalah pada kita. Atau kecil nampak macam monyet basikal. Jadi kalau you pergi tengok, dia punya you ukur dengan you punya ni, elbow. Oh, palang tu. Yang kerangka tu. Daripada seat post tu, sampai ke handle tu, kalau lebih kurang ni, mana okeylah. Ini anggaran saja. Okey. Kemudian apabila you nak naik basikal, selalu dulu kita naik basikal awal kan pendek kan. Sekarang ni kita kalau macam ni kita pastikan dia ada kurang-kurang dekat paras pinggang. Saddle tu. Saddle tu. Jadi bila kita kayuh tak letih. Paras pinggang Paras pinggang. Awal-awal kaki tak sampai tu. Dalam lama dah biasa. Tapi ini poin yang sangat bagus sebab setengah orang beli basikal. Bukan setengah orang macam ni lah. Bila cari basikal, nak yang nampak besar sikit kan. Sebab kalau basikal kecil nanti kena bahan. Sebab ni apa basikal budak-budak. Kemudian saddle nak tinggi-tinggi. Jadi maknanya kena ada ukuran tertentu. Kalau ada duit, you boleh pergi dengan expert. You bayar sikit, dia boleh buat fitting untuk you. Customize. Fitting macam seluar, berapa tinggi, berapa height. Hawa dah sampai ke situ ke belum? Atau masih beli off the... Sudah. Macam mana boleh tahu? Yang ni, basikal jalanan ni, road bike ni, dia ada grup dia sendiri. Dia berbeza dengan mountain bike. Orang-orang basikal jalan ni, dia lebih macam mana? Dia ada elite sikit lah. Tak adalah. Biasa saja. Saya sabar. Okey, di hadapan ni Abang Zainal Arifin ada bawa. Okey, ini apa? Mungkin boleh terangkan jenis-jenis topinya. Tapi kena tahu juga, ini antara keselamatan yang perlu diberatkan. Cumanya kadang-kadang kita main pakai je. Sebab apa? Saya nak berkongsi begini. Kadang-kadang apabila kita terlalu minat dengan sukan tu, kita lupa tentang keselamatan. Saya sendiri dah beberapa kali saya jatuh, kepala berdarah, tak boleh angkat sampai setahun tangan kan. Sebab kita lupa kemampuan kita, terutama orang yang berumur macam saya. Umur bukan muda. Bukan macam Hawa kan. Umur dah 50 masuk 58. Jadi kita kena tahu kemampuan kita. Helmet macam ni yang kita nak pakai. Kemampuan macam mana kita naik bukit, macam mana kita nak tekan. Jangan ikut kawan-kawan. Dan berapa banyak kes kematian berlaku apabila kita lupa tentang kita punya kemampuan sendiri. Betul? Kita nak bersukan untuk sihat badan. Bukan kita nak bertanding dengan orang yang lebih muda, siapa lebih gagah dan sebagainya. Bukan. Betul. Ya, dan gila nak beli perkakasan pun kena tahu juga. Jangan road bike guna helmet ni. Pakai helmet pun ada cara dia. Ada cara tali dia tu. Ya, betul. Pusing dekat belakang kan. Pusing dekat belakang nak bagi ketat, bagi longgar. Dan strap tu kat sini. Kadang orang pakai dia punya tali tu sampai ke sini. Sebab tu saya cakap, kadang-kadang kita main pakai je. Kita tak tahu cara yang betul-betul. Ini ada ilmu yang betul-betul perlu dipelajari lah. Okey. Sebab Hawa baru. Dia macam orang kita amatur. Ingatkan immature. Kan? Sebab kata kalau sukan basikal ni, antara faktor yang menjadi penghalang adalah sebab mahal. Dari segi aksesori, dah basikal dah mahal. Beribu, ya tak? Betul. Fork tu saja boleh sampai harga berapa? 4,000. Haji? 4,000, 4,000 itu fork saya tu. Lepas tu dengan sebab kasut lagi. Orang kata sepik udang kan? Sepik udang. Sebab apa? Bila kita naik basikal, jeling sikit. Fork murah. Dalam hati ada. Sebab fork pun ada dia punya tinggi. Ada 100 mm, ada 160 mm. Semuanya ada kegunaan dia. Saya untuk pengetahuan, saya jatuh yang berdarah tu sebab saya pakai fork 100 mm turun bukit. Masa tu saya baru beli basikal dan baru berbasikal. Jadi saya tak tahu fungsi dia. Awal-awal betul juga macam bila baru beli basikal tu kan. Kawan-kawan cakap sebab basikal kira basic lah. Dan kawan-kawan cakap sekarang awak nampak yang ni okey lah. Nanti dah lama-lama kayuh dia dah tak nampak dah. Basikal ni dia nampak lain. Sebab racun yang lain pula lah. Frame lain, tayar lain, wheel set lain. Betul lah. Basikal jalanan ni tayar saja boleh sampai 30,000 tahu satu. Tayar Hawa tak lah. Dia boleh harga rim tu 30,000. Jangan terkejut, bukan dia punya frame. Patutlah tetamu kita di luar tu sembang tentang basikal puluh-puluh ribu ya. Takutlah. Jadi kalau siapa yang minat naik basikal tu, pandai-pandailah
adjust bajet dan kita dengan pasangan masing-masing. Okey, ini okey. Kita nak merukai satu misteri. Satu misteri sebagai suami kan, bila beli basikal ataupun komponen basikal kan. Yalah, bila beli barang lain pun bini rumah bising kan. Bagaimana Tuan Haji Tuan Haji terus jangan menipu ya. Langsung ni ya. Membeli satu komponen yang mempunyai harga tertentu, nilai tertentu, tetapi tidak dipertikaikan oleh orang rumahnya. Kita saya kongsi satu trik ya. Kalau nak tukar basikal, cari basikal yang sama-sama color. Tapi kan sama warna ya. antara kawan-kawan Hawa jugalah berbasikal kat sini kan. Saya tanya, cakap, isteri you all tak marah ke beli ribu-ribu kan? Cakap, jangan bagi tahu harga. Kata berapa? 5,400. Itu dah berbohong. Itu dah berbohong. Bila mak ayah tanya, kita pun cakap benda sama. Diskaun 90%. Bagi diskaun semua dari harga asal, bukanlah menipu. Tapi hakikatnya memang betul. Kan? Nak menjaga hati. Okey, saya nak kongsi satu tip. Tak kira beli basikal ke apa. Kalau orang rumah tanya, cakap begini. Harga dia ni sikit lah. Tapi kalau jual ada harga. Wah, jual selamat. Ada resell. Ada site yang kita boleh jual? Boleh jual balik. Okey, pesanan kepada mereka yang ingin mencuburi basikal ini. Racun ni. Mencuri basikal mencuri. Mencuburi. Jangan mencuri Adakah Hawa boleh meracun orang untuk Siti Fariha? Ya. Alhamdulillah setakat ni dah racun beberapa kawan. Macam Hawa, akak baru beli basikal ni sebab Hawa tak kayuh dengan akak sekali, siap dia cakap. Okey, kalau tengok sekarang ni dah ramai kawan-kawan pun dah mula mengayuh. Terutamanya perempuan sebab selama ni kalau kayuh ramai kawan-kawan lelaki, kita pun nak ada juga kawan-kawan perempuan yang kayuh sekali. So alhamdulillah sekarang ni dah mula ramai cyclist dalam kalangan wanita. Dan ni pun sebenarnya merupakan satu aktiviti yang sihat dan dia best sebenarnya. Selain daripada community, bila kita kayuh ni beza dengan jogging, maksudnya kita dengan kawan-kawan and then dapat tengok sekeliling, surrounding. So penat dia tak terasa lah. 70 km pun okey, insyaAllah. 70 tu yang paling jauh pernah buat lah setakat ni. Tak adalah 100 lagi. Biasa. Untuk basikal jalanan 70 km biasa. Sebab dia ringan. Ya, dia meluncur kan. Tak terasa keletihannya. Sebab dari segi kesihatan macam mana? Kita tahu macam basikal ni, dia bakar kalori lebih banyak daripada berlari tau. Dan risiko kecederaan macam berlari tu sebab berat badan kita berlari kan, dia lutut kita. Kan? Perbezaan tu ada memberikan kesan tertentu pada kesihatan. Mereka berkata bahawa naik basikal tu, berbasikal lebih baik daripada berjoging sebab lutut kita dia punya geseran tu kurang, low impact. Pada masa yang sama dia memberi latihan stamina kepada kita. Stamina betul. Okey. Adakah berat kalau kata seorang tu berbasikal, berat badan boleh turun? Okey, kalau you berbasikal macam Faria berbasikal kan, tapi perempuan ni kena jaga sikitlah sebab apa? Faham-fahamlah dari segi pakaian dan sebagainya kan. Tapi kalau lelaki saya boleh kata, saya boleh jamin. Kalau Ellie naik basikal secara ni setiap minggu konsisten, badan you akan jadi lebih cantik, lebih gagah, urat-urat lebih berselirat. Jangan terpukau. Cuma saya nak beritahulah, berbasikal bukannya seronok saja tapi dia berbahaya. Betul. Dia macam ada risiko bahaya. Kena jagalah. Ya, dan dalam kegairahan tu perlu juga dititik beratkan aspek keselamatan itu. Ya, kena kejar anjing. Bukan itu saja, kena kejar anjing. Bagus. You bayangkan you tengah naik bukit, kontrol, tiba-tiba anjing kejar. Macam ni nak buat? Kejar balik. Tinggalkan basikal. Tinggalkan basikal. Okey, Haji terima kasih banyak-banyak ya. Dan semoga memberi inspirasi kepada yang lain untuk mencuburi bidang berbasikal. Termasuk juga Hawa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Lepas ni berapa target sasaran berapa kilometer pula? Pasti 100 pula lah. InsyaAllah. Ada seterusnya ada planning selalu hujung minggu lah kan. Selalu hujung minggu. Sebab kadang-kadang kita kerja hujung minggu, weekdays kerja, cuti. Baiklah. Bolehlah jumpa kalau nampak kumpulan wanita tu, ada yang genit halus orang tu, Hawa lah tu. Yang laju. Touring bike apa basikal jelajah pun satu. Ya betul. Satu-satu dulu. Jarak jauh Sekejap kita PM tepi. Kita bincang lebih lanjut berkenaan hobi ini. Apa pun jaga diri pada mereka yang mencuburi basikal ni lah. Ya. Kita berehat seketika, selepas ni masih lagi cerita tentang basikal. Kali ni trend ialah geng-geng Hawa ni lah, muda-muda ni kan, untuk berbasikal, dan kita bersama dengan mereka di luar sana. Selepas ini dalam Malaysia hari ini.
Cantik je basikal ni. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, fit-fitnya semua. Hello. Wow. Saya kagum nak tengok basikal macam ni. Itulah sebenarnya. Ini kira road bike lah ya? TT bike. Dia ni special sikit. Ni lain sikit. Ini sikit. Right long. Okey. Siapa yang tak ada mic? Siapa yang tak ada Semua mic? ada mic. Awak berdua. So you both need to share lah. Okey. Kita perkenalkan tetamu dulu, Sofia. Kita perkenalkan Azim Zafran Roslan. Saya. Hai. Muhammad Ridwan Badrul Zaman. Okey. Ilyas Mohsin. Okey. The two ladies. I'm Agnes. Agnes. And I'm Anne. Anne. And Agnes and Cukup hadiran cukup. 2 bunga, 3 kumbang. Okey. So dah berapa lama setakat ni menjadi cyclist? For me, 1 year. 1 year. 1 year. Siapa yang paling junior sekali sini? Paling junior. I think kita dua. Ya. Agnes. Okey. Sejak bila? Sejak 1 year, so around 1 year. 1 year. Around 1 year. Okay. Ni junior by age lah maksudnya. Tapi lebih kurang setahun semua dah. Macam I lama sikit sebab about 10 years sebab I buat ada kedai basikal kat. 10 years? So this is friends and customer sekali lah. Jadi bermula sebagai pelanggan dululah. Yeah. Jadi awak dah meracuni pelanggan awak lah. Bukan racun, kita advice. Advice. Advice adalah kata yang paling diplomatik untuk racun. Untuk racun. So setakat ni kita tahu sebab memang pergi jarak jauh dan sebagainya. Jadi trail yang kata paling mencabar setakat ni yang kalian dah pergi sama-sama, mana satu? For me, it's Bukit Fraser. Bukit Fraser. Oh, kenapa? Jalan dia tak berapa elok. Dan naik tu memang agak steep. So bila turun tu, if we're not being careful, it's a bit dangerous. Okey, dia naik pun susah, turun pun bahaya. Ya, betul. Okey. Dan, Bukit Fraser. Dan kenapa memilih basikal jenis ini dan bukan genre lain? Dia lebih laju lah compared to mountain Laju, bike. ya, Mountain bike dia a bit rough. Ni Kalian lebih kepada speed lah Yeah, this more to speed. Ni carbon body ke ni? Yes. These two carbon. Tahu tak mahal mana tu Alice kan? Tahu, sepatu saya tak dekat. Saya macam ini macam Mac macam carbon. Bukan sentuh banyak takut kena racun. Okey, jadi macam mana agaknya anda melihat komuniti sekarang? Makin lama makin ramai jadi After MCO dia punya trend terus boom. Meletup kan? Makin ramai kayu basikal lah, that's for sure. People tak boleh main bola, tak boleh swimming. So option tak banyak. They want to get outside. So cycling. There's people berusaha pergi kedai basikal ke apa, memang stok habis, supply habis. Habis Habis. Basikal yang berpuluh-puluh ribu pun habis juga. Baguslah kedai awak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. PKP kan? ni lah. Itu orang kata apa, hikmah kepada orang. Ya, betul. Jadi macam seolah-olah macam ini hikmah dan satu lagi sebab basikal ni contactless sport. Contactless sport, betul. Contact dengan basikal sendiri kan. Betul. Okey, jadi adakah kalian ni sentiasa ada grup WhatsApp sendiri ke atau macam mana? Ada. Okey, tiap-tiap hari planning lah. Tak adalah everyday. Yalah tu. Every weekend. Every weekend. Jam berapa mula? Selain itu akan gerak daripada certain tempat 7.15. Pagi memang perlu pagi lah. Yang biasanya habis tengah hari. Selalunya tengah hari ataupun 10-11 macam tu dah boleh. Dia bergantung pada tempat yang kita tengok tempat lah. Okey. Nak tanya kepada kalian berdua Agnes, macam mana sebenarnya awak melihat makin lama makin banyak ladies, wanita jadi cyclist kan? Jadi sebelum ni semua lelaki saja. Sekarang ni bila awak riding tu nampak more and more ladies, makin ramai wanita. Apa perasaan awak? Perasaan Selamat? selamat, bukanlah selamat, sangatlah like happy. Dekat sikit. Dekat sikit. Kerana banyak lebih perempuan started cycling and you have the same topic boleh cakap dengan Yes. Ada geng lah. Ladies talk lah sambil kat kayu tu. So bergosip juga sambil bergosip sambil kayu juga. Gosip tak semestinya gosip betul tak? And I think kalau macam sesama perempuan, because kadang-kadang I think perempuan takut because dia ingat lelaki laju nanti dia kena tinggal. So it's really good kalau ada perempuan sekali. So kalau kena tinggal tu at least kita ada geng ke apa-apa lah. Baik, perempuan pun sekarang makin laju semua kayu. Okey. perempuan pun kuat juga. Saya nak tanya satu soalan yang sedikit chauvinistik lah. Apakah soalan itu? Adakah kalian sebagai lelaki bila ada perempuan atau wanita dalam pasukan berbasikal kan, rasa bagi tahu macam kita perlahankan sikitlah, bagi cara ataupun macam mana?
Boleh honest. boleh jujur. Open talk. Okay, macam kita selalu organize ride, buat official ride. So ada hari yang kita go fast, ada hari yang kita memang santai. So when kita cakap hari ni kita santai, yang betul-betul punya santai, memang kita chill je. Lepak aje dan minum, lepak-lepak dan kayu, just nak have fun in morning je. Maknanya bila go fast tu memang kena keep up jugalah. Sesiapa pun, lelaki ke perempuan. So kalau you nak ajar tu at least the same fitness level lah. Janganlah sangat kan, kesian kat dia. Betul. So saya nak faham sebab ramai tu kan, semua orang ada fitness level, tahap kecergasan yang berbeza kan. Di masa riding tu ada ke communication macam walkie-talkie ke, ataupun memang sebelum mula ride tu dah ada briefing? Macam mana tu? Macam saya punya group, kita ada briefing, and then macam kalau katakanlah contoh macam malam ni kita ada ride, dia akan bagi tahu average speed berapa, 20-30. So semua orang dah macam aware kita kena maintain that speed. And sebelum ride ada juga, and then kalau fitness level tu macam kalau ada yang semput, sometimes dia tolong tolak, so that is nice lah. Kalau ni Elias, ini kira boleh dikatakan pelanggan. Okey, adakah masa mereka datang ni mereka tahu basikal apa yang mereka nak, ataupun Elias beri nasihat kepada mereka basikal apa? Adakah ini atas nasihat anda semua, ataupun ini ada boleh kata 50-50 lah. Ada yang betul datang betul newbie, tak tahu apa-apa pasal basikal. Ada yang dah ada basikal, dia nak upgrade. Macam Elias punya kedai kat Kota Damansara tu more tu medium to high end punya segment. Tapi ada juga orang yang dia berkemampuan, so dia boleh terus nak start high end kan. So kita advance based on dia punya ultimate goal dia. Macam brother ni, dia kata dia nak buat Ironman. So that's why he buy a terus bike. TT bike. Dia nak buat yang patut Tingginya basikal macam Avenger. Tapi saya nak tanya lagi. Misal kata saya ni newbie dan saya tengok basikal awak macam, dan saya ada duit sikit lah untuk beli basikal ni. Adakah awak kata tak apa, awak newbie pun belilah, ataupun Elias beritahu awak orang baru, mulakan dengan yang dulu kan. Dia ada step by step dia. Of course kalau you terus nak beli yang let's say 70,000 punya bike pun boleh. 70,000? Yes. 70,000. Ada duit lebih 70,000 Contoh cukup 30 sen untuk wow. Tapi kalau you terus start super high end, you tak enjoy the process tau. You tak tahu apa efek beli rim mahal, apa efek beli rim murah. So you enjoy the process, is a better way lah. Hati-hati diracun. Saya terlalu terpesona dengan bentuk sekarang ni yang ergonomics dia kan, macam tak sekarang ni macam tak ada ergonomik dia. Macam sebab saddle dia tinggi, handle dia dah betul-betul bawah. Posture tu macam mana? Posture tu macam mana? Dia nampak macam laju kan. Bila kita duduk, so posture ni semua kita dah, actually everyone punya bike dia dah ukur tu, everyone punya tangan panjang, inci. So very personal. Bagi spesifikasi wanita dan lelaki pun lain lain sikit. Ada yang frame lain, macam saya ini lelaki punya frame. Saya tak ambil perempuan punya because I'm quite tall. Tapi ada juga yang perempuan punya lah, dia punya frame dia big. So basically kita tahu berdasarkan ketinggian kita. Itu antara itu general dulu lah. Itu general dia. Dari sini pun kita boleh nampak. Kita tengok dia punya like much more aero compared to ni. This one based on you punya body flexibility. So lagi rendah lagi aero ke bawah. So kalau body you flex, you boleh turun more ke bawah. So let's say kita ada tayar spare part kat depan ni tak boleh turun kan. Jangan sebut deh. Bye. Dia higher sikit. Tinggi sikit dia punya efek kat situ. Jadi jangan ambitious sangatlah. Boleh dah ada tayar spare di slowly. Kayulah selalu hilanglah tayar spare tu. Kita memahami. Tu rasa insecure. Zip lah ni. Tutup lah. Terima kasih kita ucap ke kalian. Yalah. Tapi kalau macam ramai lagi nak join grup kalian ni, boleh tak ke invite only? IG kedai One Cycling Industry ataupun Facebook One Cycling Industry. So kita bagi khidmat nasihat dan kita pun jual barang dan kita pun ada coaching kat sana. Boleh PM tepi? Boleh. Shot 30 sen je kan? Mereka punya kacamata tu pun macam dahsyat kan? Macam Avengers. Macam ada internet macam tu. Taklah nampak terlalu futuristik dengan teknologi yang ada sekarang ni, dengan carbon fibernya, dengan macam tapi ini macam boleh terbang punya juga. Tapi all the best, semoga memberikan inspirasi kepada yang lain juga. Very inspiring. Community yang sihat ini. Agnes, Ridwan. Brother.
And juga Azim. Terima kasih banyak untuk kami ya. So kita tengok anak muda ni berkecimpung kan, nampak sukan ni makin lama makin naik lagi. Baik, kita akan berehat seketika sekembalinya, masih berkenaan berbasikal. Jadi trend senaman ni apa yang kita boleh expect, apa yang boleh lihat selepas ini kita akan bincangkan. Ini basikal yang tak bergerak. Kan? Basikal tak bergerak? Oh, itu basikal saya lah tu. Push your elbows to your core. That's it. 5 seconds left. 4 seconds left. Here we go. Chest up in 3, 2, 1. Chest up in breathe. Next turn side side. Elbows up. Double pump. Left right. Double pump. 10 seconds left in 5, 4. Here we go. Left, right. Double pump in 4, 3, 2, 1. Rotate. That's it. 9 seconds left. 8. 7 seconds left. 6. 5 seconds left. Here we go. Go in and out. Pump it up. Down low. 8, 4, 3, 2, 1. Let's go. So basikal pun Tapi tidak ya. Bayangkan pergerakan itu dilakukan selama 45 minit. Dan ada pemberatnya, jadi boleh kontrol dan pastinya memberikan satu rintangan tau. Jadi dengan pergerakan dan sebagainya. Itu gerakan yang orang kata okey lagi. Kalau kata speed tu, okey. Kita nak bercakap berkenaan dengan trend senaman berbasikal ini bersama dengan Aiman Asmawar, pemilik Oxygen Circle. Jurulatih senaman juga. Wow. Apa khabar? Baik, sihat. Looking fit? Thank you. Walaupun kita masih lagi dalam PKPP. Yes, correct. Okey, satu yang kita ingin cakap, kalau tengok tadi kan, pasti kita tengok dalam studio kan, lampu gelap kat dan sebagainya. Tapi ini dilakukan di luar. Correct. Bagaimana idea ini tercetus? Idea itu tercetus when masa CMCO tu ada kelonggaran with the regulations about having 10 orang boleh buat aktiviti di luar. Okay. So at that point, I saw the opportunity, ada idea. Hey, why not build an opportunity supporting a founding SOP? So decided to put the indoor spinning into a different concept yang baru, buat kat luar instead. Respon okey lah. Respon has been agak meriah lah. And we pretty much sold out our bookings about 2 months worth. Dan 2 bulan ni susah dapat. Penuh lah. Penuh. Jadi setiap hari lah awak ada kelas? Setiap hari. Berapa Sekarang session? Ni, 4 session. Tapi daripada minggu depan, kita ada 5 session. Okay. Sebelum ni, the past 2 weeks, kita dah buka 2 minggu. Instructor is only me. Saya saja. Yes. Jadi 5 session sehari? Yes. 45 minit per session. My Sebab sebelum ni dalam saya punya former company, I run about 120 sampai 140 kelas 1 bulan. Okey. Dalam 2 tahun, 2-3 tahun tempoh. Apa yang membuatkan Aiman macam ada energi tu lah. I mean, dengan disiplin diri kalau kita tak payahlah kelas lepas ni nantilah. Awak makan apa? 5 kali pula tu. Funny enough, tak makan, memang tak cukup makan. But the inspirasi tu daripada pelanggan. The people that come. And a lot of people dengan latar belakang cerita yang pasal nak lose weight or pasal nak lose the stress or something personal, also psychological as well. So spin ni gets us to open up a different side of us. Dapat kita lepaskan maybe stress and also we get to see the difference in a body change. Kita dapat burn calorie lebih kurang 400 sampai 1,200 calorie per kelas. Per sesi. Dalam 1 jam itu sepinggan nasi kandar ya. Sepinggan nasi kandar. Okey, kita nak tahu sebab spin bike ataupun oxygen cycle ni dibandingkan dengan road bike, dibandingkan dengan BMX, dibandingkan dengan workout-workout yang berlainan. Apakah perbezaan dia? Yang bezanya kita ikut tempo music. So music ni kita punya best friend. It works side by side. So dengan beza also kita buat aerobics on the bike. So macam menari on the bike, so it's more fun. So aktiviti kat luar is very focused. It's one way. Where we inside kita fokus pasal community, focus on motivation, and instructor work out together with the pelanggan,
And most importantly, dia bukan not just a workout, it's also like entertainment. So it's like a show. So dengan music, with sometimes gimmick, lampu and so forth. Tapi nak tahu juga macam mana dengan adanya ni kan. Katalah orang baru, saya tengok tadi pergerakan tu macam bukan mereka yang baru. Macam saya, katalah kami yang amatur ni. Bagaimana pergerakan tu adalah, dia ada perkelasannya lah. Correct. Untuk orang yang baru, kita ada guided classes, kita beginners classes. But funny enough, yang baru pun tak nak pergi kelas baru. Oh ya? Tak nak. Dia nak pergi kelas yang advanced juga sebab the motivation is the community. Because people are very advanced, you feel like you nak progress juga sekali dengan diorang. So because of that community, you grow faster and you burn more also. Yeah. Jadi bila Aiman melihat perubahan yang Aiman buat sendiri daripada indoor naik ke rooftop sekarang ni kan, rasa lebih susah tak sebab sekarang ni mungkin ada cuaca kan? Panas. Biasanya orang panggil saya superhuman. But this time I had to say susah juga buat kat luar because you're playing dengan climate, dengan cuaca. So kita punya muscle recovery, adaptation dengan proses work harder than usual. So sometimes 2 times or 3 times harder. So kita punya impact dengan calorie, dengan burn and cardiovascular health is much more higher. Berbandingkan daripada indoor spinning. Boleh bakar 2 pinggan nasi kandar. Oh, 2-3 pinggan boleh. Ini saya tak, suka. Masa dah burn tu. Tak tahulah boleh. Tak tahu juga bila dah sebab bila burn dah banyak kan. Macam mana you punya pelanggan kan macam esoknya akan datang lagi ataupun macam Oh yes, agak addiktif juga kelas ni. From my point of view, I rasa I get I'm fearful orang takut dah datang balik sebab quite advanced sometimes kan. Fun. But diorang suka. Lagi advanced, lagi diorang suka. Lagi motivated. So I'm confused about the people in the market. But I just keep on doing what I do. Malam ada lah. Malam ada. Sekarang kita dah buka sesi malam sebab... sebab... Malam kita boleh lah ini. Jom. Sofia. Lepas tu makan 3 pinggan. Sekarang di cover balik. Kan? Jadi macam mana harga dia sebenarnya kalau nak join kelas Aiman? Harga kalau kita ikut package, ada kredit. Satu kredit adalah sama harga untuk satu kelas. So kalau beli satu kelas mahal, RM60 ringgit. Tapi ikutkan market, kita paling murah dalam 1 KL. Dalam RM20 difference boleh nampak. Lepas tu bila kita beli package, 5 package dalam 275, lagi banyak kredit beli, lagi kurang pricing. Dengan harga yang kita nampak macam tu, tapi sebenarnya kita betul-betul workout, kita betul-betul bakar. Itu yang dapat sokongan daripada trainer juga kan. Itu juga menjadi pembakar semangat. Betul. Kepada Aiman betul macam kita workout seorang-seorang ni kadang tak gerak. Satu hari 5 sesi kan? Bila next? You pun punya pemakanan? Macam seperti macam like biasa, everyone nasi else. Semua biasa je. Nasi semua. Lepas ni kita buat nasi kandar lepas tu. Just can also. Mungkin kepada mereka yang baru ingin mencuburi lah oxygen cycle ni. Mungkin Aman boleh guide diorang jugalah pergi kat mana, nak tahu lebih lanjut. Kalau ingin to know more about oxygen cycle atau nak jadi pelanggan, sila go to our www.oxygenkl.com, our website, or jumpa kita dekat kita punya Instagram @oxygenkl.com. Sekarang dah berapa ramai dah? Sekarang pelanggan kita tak kira lagi, tapi rasa dalam 2,000 lebih lah. 1,000 already, yeah. 5 session sehari. Lepas ni kita kena tambah jugalah. Ada Fariha, Sofia dan juga Ellie Iskandar. Terima kasih kita ucapkan Aiman Asmawar, pemilik Oxygen Cycle dan juga jurulatih senaman. Semoga terus kuat. Jelas saya tengok dia macam fit dia. Dia fit, dia tone dia tu. Definition. Baik, kita akan berehat seketika. Selepas ni kita nak bersama dengan Azhar Band dan juga Baby Acha. Segalanya di Malaysia hari ini. Okey, Korea Malaysia hari ini dan kita bersama Baby Ri. Baby Ri. Baby Acha. Baby tak adalah. Daddy. Nama siapa? Saya Ijai. Baby Ijai. Baby Robs. Baby Robs. Baby Robs ni? Yang ni bapak baby. Baby boy. Baby kid. Baby kid. Azhar. Ya.
selamat kembali ke Malaysia hari ini. Ya. Terima kasih. Dan Berbasikal ke? Ada yang berbasikal? Tak. Basikal tengok pun tadi. tak. Ini melangkah hari ini. Tak ada yang berbasikal Tak ada. Tak ada. Ya, macam nak kekalkan fitness, suara tu mantap semua, macam ada mana? exercise tak ada? Ada jugalah exercise. Apa yang ada? Pagi-pagi. Dia tidur selalu dia. Banyaklah. Adalah Kau ni tak memang. angkat tidur. Bila kau berbasikal? Bukanlah basikal exercise. Dia Okey lah. laki dah dapat si jaga. Oh, sudah selesai. Okeylah. Okey, mungkin boleh cerita sikit lah bagaimana Azara dan Baby Acha bergabung ni. Oh, Baby. Baby. Okey. Macam mana Baby start sign dengan MBM Production bulan 9 macam tu. Sekali bos cakap Azara Band tengah mencari partner untuk lagu Jaga-Jaga sebab diorang lagu Jaga-Jaga dah siap. Cuma nak cari partner yang sesuai kan. Kebetulan lah. Jadi bos kata bolehlah cuba dengan Azara Band. Dan saya pun tak tahu kenapa kita orang ditakdirkan jumpa dia dan kita orang redha je lah. Redha je. Dia sebenarnya menyesal. Dia sebenarnya menyesal. Tak adalah. Tapi gabung suara okey lah. Bila dah jumpa kan, bila kita orang dah bergabung tu rasa memang anugerah untuk kita orang. Chemistry lah. Chemistry. Video pun cantik. Alhamdulillah. Buat di mana ni? Dekat Bayu Lestari. ya Mersing. Mersing? Jalanan jauh 6 jam juga. So kat sana kita orang 3-4 hari memang rentung. Memang rentung? Dekat pulau panas Lepas tu je. dengan Baby lagi mabuk laut. Ya ke? Ya, berhari-hari sampai malam tidur. Tak naik kapal pun Terasa bro. macam, Naik kapal. Dekat atas kapal tu ada. Ada. Main dekat darat pun you mabuk lah. Nak tidur pun nak tidur. Nak tidur Dia pun rasa rasa macam macam dekat atas atas kapal. Mabuk lah, right? Berapa hari syuting kat situ? 4 hari, 3 hari. 3 hari dekat pulau, 1 hari dekat. Untuk satu music video ni? Yes. Idea siapa? Ada sekali dengan Ada pendam. sekali dengan pendam. Oh, okey. Idea siapa yang buat kat sini? Tuan director kita orang, director. Okey, boleh faham lah kalau kata rentung. Tapi memang dalam ni dia asyik tarik telinga saya dah. Kenapa? Oh, dia cemburu lah. Dia cemburu lah. Dia karakter lagu lah. Itu okey. Kita nak tanya sebab biasa kita tengok music video ni tanpa dialog kan. Adakah skrip diberikan ataupun kadang lepas director kita lepas ni cakap sikit tak tahu cakap apa, tarik telinga dia ataupun ada dialog yang diberikan? Tak ada dialog. Tak ada. Tak ada. Dia bagi tahu, dia bagi tahu macam tu. Sekadar macam kita orang betul-betul ikut macam mana yang director nak lah. Dia cakap yang ni kacau ni, lepas tu awak tarik je telinga dia macam tu. Gitulah. Tapi nampak awak macam membebel sesuatu. Apa yang awak cakap masa tu? Yang mana? Yang mana? Keluar negosi. Yang mana? Yang masa tarik telinga tu? Oh, macam dia membebel sesuatu. dia nak menjiwai kono. Kenalah macam apa yang kono? Ya Allah, astagfirullahalazim. Tak, dia masa nak tarik telinga tu. Subhanallah. Dia masa nak tarik telinga tu. Macam kau ni kenapa degil sangat gitu lah. Dia macam saya senang je. Aduh. nak menjiwai memek muka semua kan. Kena ada bakat lakonan jugalah sebenarnya. Kau memang kalian pernah berlakon ke? Kalau saya memang tak pernah. Baby ada dekat Lusa After Class je lah kot. Buat konten-konten biasa tu ada lah. Untuk lakonan drama tak ada. MBM. Kalau ada rezeki insyaAllah. Kalau ada orang panggil Kalau kan. ada rezeki insyaAllah. So ini antara lagu yang kalian akan perjuangkan lah sekarang ni. InsyaAllah. Setakat ni peminat cakap apa? Alhamdulillah buat masa sekarang ni orang terima lagu ni dan banyak share story, banyak kata lagu ni macam apa yang cakap satu lagu yang kita sajikan untuk apa ruangan dah sunyi diorang tu diorang dengar diorang shock feeling shock gitulah. Saya masih terpesona dengan video musiknya sebab lah dia boleh jadi satu macam promosi tempat pelancongan juga kan. Betul. Selain daripada promosikan lagu tu kan. Betul. Kita dapat sponsor kan betul kan. Dapat sponsor dari sana. Cantik sangat. Okey, ini lagu Jaga-Jaga. Jaga-Jaga. Baby. Baby. Kan? Bebek, Bu. Betul. Betul lah. Okey. Kita berikan lagu ni Jaga-Jaga. Jaga-jaga. Dah tertinggal. Oh janganlah, sakit lah. Udah tu. Terima kasih atas kami hari ini. Terima kasih juga jumpa jumpa kami. kita orang. Terima kasih semua baby-baby semua. Kita jumpa lagi baby-baby. Okey. Okey, begitu dengan anda. Terima kasih. Jaga diri tau. Naik basikal pastikan aspek keselamatan dijaga juga. Jangan lupa jaga SOP, jaga penjarakan. Semua jaga hari ni. Jaga. Selalu. Bye. Jaga-jaga Cik Salma. Jaga.
Ku biarkan diriku dibasahi hujan. Ku lepaskan pendamku, ku tangisi takdirku. Siapakah diriku pada kamu? Di mana perginya cintamu yang dulu? Mengapa ku sering diluka? Mengapa ku sering diarah? Siapakah aku pada dirimu? Sering ku memujuk hatiku, sabarlah wahai sang tangisku. Jangan kau ikutkan rasa sedihmu. Ku lepaskan pendamku, ku tangisi takdirku. Siapakah diriku pada kamu? Di mana perginya cintamu yang dulu? Mengapa kau sering ku luka? Mengapa kau sering ku arah? Siapakah kamu pada diriku? Sering ku memujuk hatiku, sabarlah wahai sang tangisku. Jangan kau ikutkan rasa sedihmu. Mengapa sering diluka? Mengapa ku sering diarah? Siapakah aku pada dirimu? Sering ku memujuk hatiku, sabarlah wahai sang tangisku. Jangan kau ikutkan rasa sedihmu. Ku lepaskan pendamku, ku tangisi takdirku. Siapa